Malam ini kita bertemu, kita jumpa sesama saudara anak-anak kampung untuk kita membuat sedikit peringatan tazkirah yang akan kita namakan tazkirah Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita menemui bulan Ramadan ini. Allahumma balighna Ramadan. Saya akan memberikan tumpuan kepada gambaran bahawa Ramadan ini sebagai sebuah madrasah, sebagai sebuah sekolah, sebagai sebuah madrasah atau sekolah. Kalau orang dulu-dulu dia mudah faham madrasah, ya. Hari ini anak-anak kita sebut madrasah itu dia tak berapa tahu, ya. Kita sebut sekolah, madrasah ke sekolah ke sama lah. Kita nak tengok Ramadan itu sebagai sebuah madrasah, sebagai sebuah sekolah yang akan menghimpunkan murid-muridnya yang berbagai-bagai umur masuk dalam sekolah itu dan belajar sesuatu. Masuk dalam sekolah itu belajar sesuatu, kemudian akhirnya dia keluar tu nanti jadi apa? Ya. Saya nak bawa gambaran malam ini Ramadan sebagai sebuah madrasah, sebuah sekolah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, sekolah Ramadan dia adalah sebuah sekolah yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sebuah sekolah yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekolah di mana dinamakan sekolah Ramadan ini, yang menamakannya bukan kita manusia. Kalau sekolah-sekolah yang ada, manusia lah bagi nama. Tapi sekolah Ramadan ini yang menamakannya Allah, Syahrul Ramadan, yang menamakannya Allah. Dan nama sekolah ini ada dalam Quran. Nah tuan-tuan ya, saya nak bercakap sekolah Ramadan. Sekolah Ramadan yang Allah jadi dan ciptakan ini merupakan satu sekolah yang matlamat akhir sekolah ini, mereka yang keluar daripada sekolah ini nanti, dia menjadi Muslim bertakwa. Dia menjadi Muslim yang takut kepada Allah, Muslim yang segan dengan Allah. Itu takwa. Ya. Takwa ini saya suka untuk mentakrifkannya mengikut tulisan Abdullah Ba'alawi Al-Haddad dalam satu tulisan kitabnya yang besar tentang nasihat-nasihat dalam agama. Dia kata takwa itu yang pertama takut, kedua takwa itu maknanya segan. Sekolah Ramadan nak keluarkan nanti bila habis masuk sekolah ini, kita semua ni jadi orang bertakwa, jadi orang yang takut kepada Allah, kemudian segan pada Allah. Takut pada Allah itu artinya takut kita ini masuk neraka, takut kita ini tak masuk syurga. Itu ya. Segan kepada Allah ini pula, Allah dah bagi kita macam-macam.
tapi kita tak pandai bersyukur kepada Allah. Patutnya kita seganlah apa yang Allah tak beri kat kita. Tapi bulan Ramadan kita tak jadi murid yang baik. Patut segan. Saya nak tumpukan sekolah Ramadan matlamatnya apa? Sekolah Ramadan matlamatnya kita keluar dari sekolah ini, kita jadi orang bertakwa. Ya, sebab itu mata pelajaran yang akan kita belajar dekat sekolah ini nanti akan pasti jadikan kita orang bertakwa. Kerana itulah tuan-tuan, sekolah Ramadan ini dinyatakan dengan jelas bahawa mata pelajaran utamanya puasa, yang kalau puasa itu kita buat, kita jadi orang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, difardukan kamu berpuasa sebagaimana puasa ini telah difardukan, diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu nanti jadi bertakwa. Gitu. Ya, sekolah kita yang akan kita masuk hari Sabtu ni. Hari ni ada apa? Hari Ahad. Ada seminggu lagi, kurang beberapa hari, kurang lebih 5-6 hari lah, 6 hari. Kita nanti akan masuk satu sekolah, namanya sekolah Ramadan. Sekolah ini matlamatnya apa? Matlamatnya nak jadikan kita orang bertakwa. Takwa ni apa? Yang pertama takut. Takut masuk neraka, takut tak dipilih ke syurga. Dan yang keduanya segan. Allah beri macam-macam kat kita, tapi kita jadi pelajar nakal dekat sekolah Ramadan. Ya, kita jadi pelajar yang murid yang baik di bulan Ramadan. Undang-undang dalam sekolah ini dinyatakan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa undang-undangnya, apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis, dan apa-apa yang telah ditetapkan oleh ulama Islam, itu undang-undang. Setiap sekolah ada undang-undang, tuan-tuan. Rambut panjang kena potong, kuku panjang kena potong, pakai pakaian lain yang ditentukan oleh sekolah kena pakai pakaian dia yang khas. Lepas itu ada peraturan-peraturan yang tak boleh itu, tak boleh ini di sekolah biasa. Sekolah Ramadan yang menentukan keadaan rambut, kuku, pakaian, tubuh, apa yang boleh buat, apa tak boleh buat. Undang-undang sekolah ini ialah apa yang ditetapkan oleh Al-Quran, oleh hadis, dan oleh para ulama Islam. Kalau kita ni, apa yang ditetapkanlah oleh ulama besar kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, ini ketetapan. Sebab itu nak tahu apa peraturan undang-undang dalam sekolah ini, dia tidak boleh dengar apa orang cakap. Dia kena belajar. Dan apa yang telah kita lalu sebelum itu sebahagian dari caranya. Dan tuan-tuan, puan-puan pun dah belajar sebelum ini. Itu undang-undang. Ya, apa undang-undang sekolah Ramadan ini? Apa-apa yang ditentukan oleh Al-Quran, hadis, dan juga ketetapan-ketetapan ulama untuk jadi murid yang baik dalam sekolah Ramadan. Ya. Kemudian sekolah Ramadan ini, tuan-tuan, dia ada iuran.
sekolah biasa pun ada yuran. Dan saya nak ingatkan, siapa tak bayar yuran Ramadan, sekolah Ramadan, nanti dia tidak diiktiraf sebagai muridnya, sebagai pelajarnya. Ya. Dan ketetapan untuk yuran Ramadan ini, apa yang kita sebut sebagai zakat fitrah tu, itulah yuran dia. Setiap orang, tidak terkecuali, yang menanggung bayarkan yuran anak-anak tu pun kena bayar. Ya tuan-tuan, dan ini dia yang kita kata bahawa bulan sekolah Ramadan ini, sekolah yang matlamatnya nak jadikan murid-muridnya orang bertakwa. Sekolah Ramadan ini nak jadikan murid orang bertakwa, ditentukan dah undang-undangnya, peraturannya yang ditetapkan oleh Al-Quran, hadis, dan yang ditetapkan oleh ulama. Dan sekolah Ramadan ini ada yuran, dan biasanya lah perangai kita, yuran ini kita bayar ujung-ujung baru bayar. Sedangkan yuran ini tak boleh bayar bermula awal masuk sekolah lagi. Ya, kita tak biasa. Daripada dulu memang perangai kita rotek mati, dekat ujung baru bayar. Kalau ada apa denda-denda tu dah ujung baru bayar. Lepas tu terpalit menjadi murid sekolah Ramadan pun macam tu. Nak bayar yuran itu pun kat ujung-ujung kelangkah pun. Cari mana bendahari sekolah ni. Bendahari sekolah ni mana? Bendahari sekolah ini namanya Amil. Saya nak beritahu bahawa Amil dah mula bertugas mula daripada 1 Ramadan. Dah boleh bayar. Ya, tanya dia. Saya pun tak berapa tahu lagi ni. Tanya dia. Seorang satu kepala murid sekolah Ramadan ini kena berapa? Kena cek. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, sekolah Ramadan ini banyak kelebihan. Sekolah Ramadan ini banyak sangat kelebihan. Yang boleh saya mensentuh sebahagian daripada kelebihan-kelebihan bulan sekolah Ramadan ini dinyatakan dengan jelas. Ya, dinyatakan dengan jelas dalam satu hadis, di mana hadis ini tuan-tuan adalah merupakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dan hadis ini sahih. Ya. Dia kata apa? As-salawatu khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahum ini jtanabatil kabair. Itu. Satu solat ke satu solat, satu solat Jumaat ke satu solat Jumaat, satu Ramadan ke satu lagi Ramadan, ia merupakan amal yang akan menghapuskan dosa-dosa murid yang ada di dalamnya, selagi dia menjauhi dosa-dosa besar. Satu hadis yang lain yang pernah saya jumpa, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa jadi murid yang baik di sekolah Ramadan, dia puasa betul-betul. Ya, maka Allah akan anugerah kepadanya apa? Dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Maksudnya, dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Maksudnya, jadi ini kelebihan. Dan sekolah Ramadan ini juga dia memberikan kelebihan yang lain. Amalan fardu, ya, amalan sunat, ganjaran pahalanya seperti amalan fardu. Amalan fardu, ganjaran pahalanya itu 70 kali ganda. Saya ulang balik. Amalan sunat, ganjaran pahala menjadi seperti amalan fardu.
2 rakaat solat sunat selepas maghrib, ganjaran pahalanya sebesar fardu maghrib, dan amalan fardu menjadi 70 kali ganda. Kemudian kelebihan sekolah Ramadan ini dibuka pintu-pintu langit untuk menerima taubat hamba, untuk menerima doa-doa murid-murid yang berada di sekolah Ramadan, ya. Dan dibelenggu, diikat, tidak dibebaskan syaitan yang kerjanya mengganggu kita bulan-bulan yang lalu, ya, dibelenggu untuk mudahkan pelajar-pelajar sekolah Ramadan ini buat ibadah. Ini kelebihan bulan Ramadan. Sebab itu tuan-tuan, bulan Ramadan ini yang fardu itu tak ada pilihan di luar. Dan banyak-banyakkan amalan sunat, ya. Saya nak beritahu bahawa sedekah paling baik masa bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan, ya. Tak apalah yang nak buat sedekah sebelum Ramadan, ya. Ada yang buat kenduri-kenduri ni nak masuk Ramadan. Istilah jauhnya apa cuma? Ada istilah jauhnya tu. Kalau nak masuk Ramadan itu munggah-munggahan. Nak masuk Ramadan munggah-munggahan. Munggah-munggahan ini saya tak faham. Saya tanya kawan saya, munggah-munggahan tu apa? Dia jawab kata. Dia kata munggah-munggahan ini munggah-munggahan lah. Ya. Tapi yang saya tahu ialah ada makan-makan. Maka kita pun bersedekahlah nak masuk Ramadan, bagi makan kenduri kendara. Alhamdulillah, kalau jumpa saya makan, ya. Tapi saya cari hadis tentang Sya'ban ni, yang banyaknya Nabi buat puasa, bukan sedekah. Tetapi masuk Ramadan yang digalak sangat ialah sedekah. Agak-agak boleh ubah tak unggah-unggahan tu kita buat Ramadan, ya. Dibuat sudah oleh orang-orang kita, tapi taklah macam unggah-unggahan tu. Yang saya tengok singgah-singgahan. Dia masak lebih sikit, buatlah dekat pinggan, bagi jiran sebelah, kiri, kanan. Itu singgah-singgahan namanya, ya. Bukan unggah-unggahan, ya. Lepas tu bagi sana, bagi itu tu pahalanya cukup besar. Kerana satu ibadat yang digalak sangat pada bulan Ramadan ialah sedekah. Nabi sebut tuan-tuan dalam hadis ini, riwayat Tirmizi ini, dia kata apa? Afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Wahai bakal murid sekolah Ramadan, kita ni macam dah tersilap lah, ya. Ni malam ni ada unggah-unggahan. Ada tak? Tak ada, tak patut. Salah datang jauh ni, saya dari Sabak berenang, agak lewat, balik pancit, baring sekejap, ya. Lepas tu datang kemari, ialah gangguan-gangguan jalan dia. Tak apa dah. Lepas tu tak ada unggahan, tak ada malam ni. Kita berjuang saya jemaah, ya. Apa ni? Bulan Ramadan ini unggah-unggahan. Mana ada hadis afdalus sadaqati sadaqatun fi Sya'ban? Mana ada? Afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Sebab satu sedekah menyamai kewajiban sedekah. La ilaha illallah. Berganda-ganda, ya. Sebab itu kena rajin cari buat unggah-unggahan, ya. Tapi taklah macam bulan Sya'ban ni, nyampai ke salami jemaah, tak balik salam batang kan maghrib makan, lepas tu tahlil, tak adalah sampai begitu. Rasanya surau kita ada ruang unggah-unggahan.
Saya ingat kalau masa saya kecil-kecil dulu, wah, digilir-gilir satu malam 10 rumah. Malam pertama ambeng, unggah-unggahan. Ramadan kedua, rumah kedua, unggah-unggahannya buah durian. Satu kalam 8 biji. 7. Sebab sebab apa, syurga tu 7. Yang ketiga, unggah-unggahannya rumah yang berikut, ya, kita kena makan sate. Saya ingat surau ni penuh simak. Unggahan malam kedua, durian di 24. Unggahan malam ketiga, sate kajang di 40. Tengah penuh. Dulu saya ingat kena diteruskan budaya itu, bagi makan mereka yang telah buat ibadat. La ilaha illallah. Ibadat itu tarawih tu. Sekolah Ramadan ni tuan-tuan, ya. Syaban. Saya bukanlah tak lagi nak buat, tak ada masalah. Tapi janganlah bila Syaban tu, bila sampai Pak Imam, aku nak pergi mana dia malam ni? Sana jemput tahlil, sini jemput tahlil, sini jemput tahlil. Pilihannya Pak Imam telefon, kau masak apa ya? Tak ada apa-apa lah Pak Imam, kuih aja. Okey, bagus. Sebab saya dapat jemputan ni. Bukan apa ya? Malam ni kuliah lah dengan okey. Pak Imam kita pilih. Lepas tu begitulah. Minta maaf ya tak dapat datang. Ini namanya Pak Imam Indasmu. Tuan-tuan, yang ada Ramadan. Ada Ramadan. Jadi tapi bukan mudahlah nak betulkan, nak teruskan unggahan tu okey lah. Saya sedang cari maklumat unggahan ni apa ya, saya tak jumpa. Yang saya dengar-dengarnya pasal kita kena basahkan mereka yang dekat dalam kubur itu, sebab nanti sepanjang Ramadan dia tidak ada siksa. Itu cerita apa itu? Nanti nak dekat-dekat puasa, kita lama-lama pergi kubur ya, kita tukar tiang-tiang lampunya tu. Sebab tiang lampu dah potong, tukar tiang baru. Belum lagi saya cerita ni nanti nak raya. Pagi raya penuh kubur. Saya tak jumpa hadis suruh pergi kubur. Yang saya jumpa ialah pagi raya selepas sembahyang ziarah orang hidup, bukan ziarah orang mati. Tapi budaya kita ni bukan mudah nak dibetulkan. Kita ziarah orang hidup, Assalamualaikum, kami nak ziarah ni. Ayah tak ada, ayah ziarah orang mati. Bukan mudah nak dibetulkan, saya faham. Tak apa, sebab itulah masa nak pergi kubur kan. Saya pun terpaling sama lah kan. Tapi dalam ibadat raya sebenarnya sunnah yang paling besar sehari itu ziarah dari rumah ke rumah, minta maaf. Itu paling besar. Tapi dah begitu budaya kita, nak pergi kubur gila, ada masalah. Kalau kubur tu boleh tahan juga tu sampai tengah hari juga tu kan. Baca doa panjang-panjang ni. Kembali kepada sekolah Ramadan. Inilah kelebihan bulan Ramadan. Sekolah Ramadan ini menyediakan pentas yang banyak kebaikan untuk murid-muridnya. Yang paling besar, minta ampun dosa, pasti Allah ampunkan. Sekolah Ramadan ini minta kita supaya sedekah. Jadi pengunjung nak berbuka tu bagus. Kerana ada hadis tuan-tuan, mereka yang menyediakan makanan untuk orang berpuasa, kemudian orang yang berpuasa itu dimakan, maka orang yang menghantar makanan itu mendapat pahala seperti orang puasa. Jadi nampak je kereta saya kat rumah saya tu berubah lah, datang ramai-ramai hantar. Tak payah masalah. Masya Allah. Tukar itu cukup baik itu unggahan yang bagus, unggahan Saya nak sebut satu bahawa sekolah Ramadan ini mata pelajaran wajibnya puasa. Apa dia puasa? Mula terbit matahari kita kena tahan 3 perkara. Yang pertama makan, aku dah nampak unggahan. Yang pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga
jaga diri daripada melakukan jima. Itu tiga. Tapi saya baca kitab lagi yang lain, dia menyebut puasa ini kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan kita tidak boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang. Bukan sekadar jima, mengumpat, mengeji, cakap tak elok, cakap itu, mencuri, apa lagi, itu semua tak boleh. Semua peraturan yang ditentu oleh Al-Quran, hadis dan ulama, kita tidak boleh lakukan. Kalau baca kitab-kitab lama, 3 tadi yang awal tu lah. Tapi yang agak menarik saya baca, bulan Ramadan bukan sekadar tahan makan minum, tetapi juga mesti tahan perkara-perkara yang diharamkan itu, termasuk rokok. Saya nak bagi tahu fatwa Selangor rokok haram. Dan saya cukup percaya pelajar di sekolah Ramadan siang dia boleh tahan diri dia merokok, alhamdulillah. Tapi bila nak dekat dibuka, kalau dibagi pilihan, nak rokok ke nak minum air, rasanya dia suka kalau bukanya tu rokok. Ataupun dia tegur air sedikit, lepas tu tak makan pun tak apa. Tinggal kata dia tu, tuan-tuan fikir sendiri, baik buruk rokok, kenapa dia diharamkan. Tapi yang saya nak sentuh hari ini ialah puasa itu yang ditetapkan menahan diri dari makan, minum, ataupun perkara-perkara yang diharamkan untuk kita lakukan sebagai murid sekolah Ramadan. Tahan. Kalau sebelum ni kaki mengumpat, kau tahu tak budak tu? Aku tahu budak kan? Ramadan ini tahan. Kalau dia nak keluar, aku tak boleh lah, aku kena mengumpat juga. Ramadan. Tahan. Ya. Kalau hari itu dia nak nyata orang, dah jadi amalan dia kan bulan-bulan. Tapi masa Ramadan dia nak pernah nyata ni kan dia. Ustaz dah pesan tak, itu pun haram tu. Aku dah tak hati kena cakap juga. Masa tu pergi masuk bilik mandi sembahyang. Nanti hilang. Hilang. Ya. Sebab mengumpat tu haram. Mengatur orang tu haram. Dengki haram. Buat fitnah haram. Jadi bukanlah bulan puasa tu di siang hari suami isteri tak boleh berjima, bukan itu saja. Nanti kena bayar nafsu habis puasa berturut-turut pada mula. Ya, malam tak apa. Tapi yang dimaksudkan juga ialah semua perbuatan-perbuatan mazmumah yang saya sebut tadi itu pun boleh. Ya. Dan saya nak ingatkan yang perempuan, sepanjang bulan Ramadan, tertib di sekolah Ramadan, keluar rumah jaga aurat. Ya. Jangan dalam rambut tak sikat, bangun tidur je kan menggerbang macam itu kan. Lepas tu keluar ke rumah. Ikut aku. Kan sepanjang Ramadan, pelajar di sekolah Ramadan kena jaga aurat. Lelaki betul. Ya, nak keluar daripada rumah tu macam kita baru balik umrah haji lah. Gitu. Kan jatuh tu untuk 40 hari pertama sampai Malaysia. Lepas 40 hari habis. Jaga tu sepanjang. Jadi sekolah Ramadan ini kita tak boleh. Ini dia punya mata pelajaran wajib dia puasa. Kita berpuasa dari makan, kita puasa dari minum, dan kita puasa dari melakukan perkara-perkara haram sepanjang bulan Ramadan. Macam kita pergi umrah lah. Kan perkara-perkara yang boleh itu jadi tak boleh masa umrah. Betul ya? Kalau dah kita pakai pakaian ihram tu, pergi umrah tu dah pakai pakaian ihram tu, benda yang boleh pun jadi tak boleh. Betul ya? Jadi macam tu juga. Sebenarnya di sekolah Ramadan ini, itulah pendidikan dia. Nak jadi orang bertakwa tu macam tu. Orang bertakwa ni dia menahan diri daripada keseronokan. Makan seronok tak? Seronok. Oh, tak boleh makan. Minum seronok tak? Seronok, sedap. Nak jadi orang bertakwa? Oh, tak boleh, kena tahan. Seketika lah. Ya.
Bersama isteri, suami seronok tak? Seronok. Macam mana? Oh tak boleh, kena tahan. Mumpat seronok tak? Seronok. Oh tak boleh, kena tahan. Fitnah orang seronok tak? Seronok. Oh, kena tahan. Jadi murid-murid sekolah Ramadan kena ikut ini peraturan. Kalau tidak ikut ini peraturan, kau kena jual. Nanti kena jual. Beda. Itu mata pelajaran wajib dia, puasa tahan. Dan kena ingat, ya, saya sebut pada kuliah yang lalu, niat puasa Ramadan mengikut Syafi'i kena setiap malam. Bermakna kena setiap malam datang sembahyang tarawih. Sebab masa sembahyang tarawih, Pak Imam ingatkan, niat dia, niat. Apa niat puasa? Lupa. Macam mana niat puasa? Usolli jangan puasa. Usolli nawaitu sauma ghadin. Itu saya ingat. Pandai anak-anak kita. Bunyi kat belakang. Mengikut Syafi'i, hari Sabtu kalau ditakdir berpuasa, hari Jumaat malam tu kita dah kena niat. Mengikut Syafi'i. Ya. Nak baik lagi niat ketika hampir nak berpuasa, ketika apa? Sahur. Bangunlah sahur walaupun seteguk air dengan sebiji kurma. Kalau yang malas sahur juga, niat je lah, mudah-mudahan dapat pahala. Tapi saya azam malam Ramadan tahun ni nak cuba. Sebab saya ni susah sikit tahu. Bini saya tahu, ayam tunjukkan bini bawa makmur saya. Kena sahur. Nabi cukup jaga sahur. Sahur ini pula tuan-tuan, janganlah niat. Ini pelajar-pelajar Ramadan kena ada adab. Bukan sahur ini tujuannya kita niat, aku nak puasa 12 jam ni, tak cukup 3 pinggan ni, 4 pinggan, kabur. Bukan. Ya. Kalau itu niatnya, teruk sangatlah murid sekolah Ramadan. Kita bersahur kerana sunnah, bukan kerana besok satu hari. Ya. Anak-anak bangun sahur, sunnah. Sebab Nabi bersahur. Apa sangat dengan seteguk air, dengan sebiji kurma? Boleh cover ke satu hari kalau ikut akal. Tapi kerana sunnah ada keberkatan, seteguk air dengan sebiji kurma tu, siang rumah sebuah dia boleh buat. Macam ya, seteguk air dengan tamar, sahabat perang Badar bulan Ramadan. Gitu ya. Kerana sunnah, bukan kerana nak cover siang. Tak ada. Sebab ramai yang tak sahur boleh juga kan, bertahan sampai petang. Itu. Jadi kena niat, dan niat yang selalu boleh berlaku ialah masa kita tarawih. Masa kita tarawih itu masya-Allah. Tuan-tuan, mata pelajaran pilihan, dia ada mata pelajaran wajib, itu puasa. Tak boleh tidak, semua orang buat. Mata pelajaran pilihan ada 3. Untuk kita lah, ada banyak lagi, tapi untuk kita 3. 1, tarawih. Dia pilihan. Boleh buat, boleh tak. Jangan bergaduh, ini benda sunat. Ya. Boleh buat 8, boleh buat 20. Tak ada masalah. Ya. Ini jangan gaduh 8, 20, 28, 28. Sedangkan tarawih itu tak buat pun tak apa. Gaduh 8, 20, 28. Tak buat pun tak apa. Sebab dia mata pelajaran apa murid-murid? Pilihan. Tapi nak ke kita tinggalkan tarawih ni? Sedangkan pahalanya besar? Datang. Laki, perempuan, main ini surau, kita tarawih. Kita buat 20. Saya dipahamkan di sini 20. Buat 20. Yang penting tertibnya dijaga. Kedua, sedekah. Sebab saya sebut tadi hadis Nabi, sepaling baik sedekah itu bulan bila? Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni banyakkan sedekah. Kenapa banyakkan sedekah? Kita tak pakai duit banyak.
Kalau hari tak puasa, makan dekat sarapan pagi RM5, makan tengah hari RM10, minum petang RM5, makan malam RM10. Berapa semua? 10 itu RM20. Tapi kalau bulan Ramadan, pagi dah tak payah sarapan, tengah hari dah tak payah, petang dah tak payah, duit itu sedekah. Itulah gaya-gayanya. Jadi yang tinggal apa? RM5 saja untuk malam. Tapi kita kumpul tu RM5 pagi, RM10 tengah hari, RM5 petang, malam sekali campur, pergi cari bazar Ramadan. Banyaknya cover yang pagi sampai ke petang. Sedekah dia tak ingat. Patut sedekah yang dia sarapan pagi tak payah sarapan tu RM5 masuk tong. Tengah hari RM10 yang dia nak makan tengah hari tu dah tak makan, RM10 masuk tong. RM5 sebelah petang yang sepatutnya diminum petang tu tak ada, RM5. Itu dah berapa? RM20. RM20 satu hari, 30 hari, sudah RM600 kita sedekah bulan Ramadan. Sebab kalau tak sedekah, duit itu kita pakai. Jadi banyakkan sedekah. Cuma kita sedekah kat siapa selalunya? Penjual bazar Ramadan. Tonton tengok. Yang ambil kamera saya hari ni, pergi ambil kamera dekat bazar juga. Cari kawan-kawan kita. Habis hari kita teropong je. Apa dia beli? Awi tu besok kita teropong je. Lepas tu hari raya besok, lepas khutbah, kita sama-sama tengok tayangan Ramadan. Tengok awi-awi tu, tangan kiri, tangan kanan, bininya tangan kiri, tangan kanan, anaknya tangan kiri, tangan kanan. Aduh, hati-hati tuan-tuan. Betul, bagus. Sebab kita nak berbuka, saya timbang membazir. Itu yang saya kalau berbuka dapat banyak tu, saya makan habis-habisan. Saya tak perlu membazir. Dia sampai tu muntah. Takkanlah kita makan lebihnya, ayam lebih tu kita hantar surau ya. Leceh lah. Dah lah buka tak habis. Lepas tu yang tak habis tu kutip dia, kutip, letak dekat bekas. Lepas tu letak bunga sikit, ikat dia macam hadiah, cantik balik kan. Ni hantar surau. Tak patut. Patut dia? Tak patut. Saya teringat Imam Syafi'i tuan-tuan. Dia datang ziarah rumah gurunya Imam Malik. Imam Malik ni guru Imam Syafi'i. Malik duduk di Hijaz, Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Satu hari Imam Malik jemput Imam Syafi'i datang ziarah rumah dia. Dia nak menjamu. Syafi'i datang. Ya, lepas tu dihidangkanlah makanan yang punyalah banyak. Orang Arab perangainya tuan-tuan, bila tamu datang, makanan bukan main. Syafi'i makan habis-habisan. Makan habis tinggal tulang. Imam Malik pun darah kepala pelik. Dahsyat betul mulut aku ni, makan bukan banyak. Makan mereka memang habis dia makan. Lepas tu dibagi minum. Lepas itu apa yang dibuat oleh Syafi'i diperhati oleh anak Imam Malik. Bodohnya dia makan. Ya Allah. Apa bahasa orang buat makan? Bukan begitu. Dia ada istilah tu. Tak ingat lah ada istilah itu. Kalau zaman saya kecil tu tembuluk. Mulut besar. Makan. Bila ditanya oleh anak Imam Malik, kenapa Syafi'i beramal begitu? Dia kata, aku makan makanan yang dihidangkan, yang aku yakin tidak ada syubhat pada makanan ini. Pasti halal kerana dia dihidangkan oleh seorang ulama besar. Jadi aku dah dapatkan keberkatan makanan. Setitik jatuh ke lantai itu pun aku makan. Habis. Saya nak kiaskan dengan puasa ni disediakan daripada rezeki yang halal oleh orang-orang yang berpuasa. Depan tu habiskan. Itu yang jadi. Tapi tahun ni saya nak kontrol sikit lah.
Jadi saya pesan diri saya, jangan cari makanan yang tak tahu ni. Ya, kasih ni je lah dalam cerita. Kalau berubah fatwa, jangan marah. Dan yang sekadarnya lah. Sebab itu bila hidang tu, jangan, kalau boleh jangan ada lebih dah. Habis. Tapi habis ukur perut lah ya. Barulah nampak kebaikan. Kan diajar sunnah makan. Kita ni tak pandai. Sunnah makan ni ialah tak ada bazir. Kalau ada je pembaziran, itu dah tak sunnah. Habis. Jadi bila beli dekat bazar tu kan, beli ukur perut. Bila habis, baru ukur perut. Bila habis, ukur perut. Bila habis. Jadi hidangnya memang habis. Yang masuk dekat tong tu plastik dengan kertas. Baru berkat. Ini kan tak tanya perut, tanya apa? Tanya nafsu. Itu kiri kanan. Sekali hidang tempat meja. Kita berdua dia macam mana nak habiskan. Tak apalah bang, sentuh mana ada, baki kita bawa surau. Ini masalah. Mata pelajaran pilihan yang satu lagi, tilawah Quran. Baca Quran. Ya, tak apalah bulan-bulan lalu kita tak kuat. Masuk Ramadan, murid-murid sekolah Ramadan semua niat khatamkan Quran. Yang tak pandai baca Quran, pasang niat untuk jadi pendengar orang baca Quran. Pahalanya sama. Kalau yang pandai, khatamkan Quran. Yang tak berapa boleh, duduk kumpul, aku tak boleh. Nanti kalau aku baca tak khatam-khatam. Jadi kita tentukan, inilah kau tak boleh baca, kau dengar saja. Sebab mendengar orang yang baca Quran sampai khatam, pahalanya sama dengan orang yang baca khatam. Nanti kalau dah khatam, jangan pula cakap dia tak baca kok, jangan bagi kain dekat. Dia duduk dengar, dia bacanya tidak. Orang kita kata tak rewang habiskan Quran. Faham macam tu? Sebab dalam disiplin baca Quran yang paling baik tuan-tuan, ada yang baca, ada yang dengar. Itu disiplin yang betul baca Quran. Kena ada yang baca, kena ada yang dengar. Itu yang penting. Tadarus yang bulan Ramadan tu, itulah sunnah. Tapi kalau Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim, yang malam Jumaat tu baca serentak semua, okeylah, tapi kurang sunnah. Kurang sunnah. Sunnahnya seorang baca, yang lain dengar. Seorang baca, yang lain dengar. Jadi ada yang baca, ada yang dengar dalam satu majlis. Itu barulah namanya tilawatul Quran melalui sunnah Rasul. Jadi yang tak boleh baca pun kena bagi jam dekat tak? Yang tak boleh baca, itu dulu dengar, dia bagi handphone. Ya, kena bagi tu, kena bagi. Jangan orang tak baca, tak bagi. Betul kan? Berapa mata pelajaran pilihan? 3. 1, tarawih. 2, sedekah. 3, tilawah Quran. Ini je tuan-tuan buat cantik dah. Datang sini tarawih. Sedekah saya tak tahulah kat mana-mana. Tapi yang saya tahu, saya datang sini saja, makanan 5 bintang banyak. Promosi. Anak-anak nak makan sedap tak? Nah, tarawih kat sini. Malam pertama ambeng, malam kedua durian, malam ketiga sate, malam keempat anggur. Ayo. Sebab kita tak bagi. Bagi. Kalau dulu-dulu tu menarik kan jemaah ya. Oh, orang tengah tarawih kita sama-sama hidangkan itu mana? Lepas tu buat TO kat belakang. Kita tak witir, kita kat belakang. Yang witir orang tua-tua, budak-budak tak payah witir. Ya? Jadi kita rasa dulu semua makanan. Kalau sedap sikit, yang sedap tu habis dulu. Orang tua-tua datang je, kau tinggal ini, yang lain dah selamat. Ini cerita dulu best. Kau tak ikut zaman dulu. Nak makan pun lupa. Sedia. 1, 2, 3. Sunnah. Tapi saya teringin nak tengok suasana tu sekarang ni dah tak ada lah. Yuk, kita buat yuk Ramadan ni. Budak-budak kita kumpulkan, letak satu tempat, biasanya jadi taiko ni. Dah 1, 2, 3. Habis licin. Budak ni dia makan ikut sunnah.
Tak pernah nak bazir. Orang tua je. Tua dia orang makan. Dia kenduri ni nak bagus panggil budak. Orang tua kan. Tapi budak dia licin. Ni. Saya nak beritahu juga, wahai pelajar-pelajar sekolah Ramadan, seperkara yang paling penting semasa di sini, Allah sediakan pemeriksaan. Yang pemeriksaan itu ada 3 kali. Ada sijil. Sebab kita diuji masa Ramadan. 10 hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-10, siang malam kita diuji. Siang diuji puasa. Masa puasa boleh tahan kita, tapi masa puasa kita tak dibenarkan mengumpat. Yang itu tak boleh tahan tu. Dan kita cover berjaya. Sepanjang bulan Ramadan, mata kita ni suka tengok hiburan kan. Masuk bulan Ramadan kita tahan mata kita. Malam ini ada Lady Gaga tau. Pernah tengok Lady Gaga? Tak pernah tengok. Ya Allah, rugi. Bukan Lady Gaga, Lady Gaga. Oh, Ustaz tahu Lady Gaga. Malam ni. Tapi malam ni juga nak terawih. Itu ujian tu. Kalau boleh tinggalkan Lady Gaga, datang terawih, wah itu dapat markah. Siap hari kita diuji. Pergi bazar Ramadan, diuji. Sana ada. Ada berapa warung kat sini? Tak banyak, ada 420 warung. Pusing. Satu. Oh, itu diuji tu. Kalau kita boleh bersederhana, wasatiyah, 10 hari pertama kita akan dapat sijil namanya rahmah. Sijil apa? Sijil rahmah. Rahmah ni apa? Kasih sayang Allah. Allah dah jamin kita ni menjadi kekasihnya. 10 yang tengah-tengah tu ujiannya sama. Diuji kita siang, diuji kita malam. Berjaya, dapat sijil nombor 2, maghfirah, keampunan dari Allah. 10 hari akhir kita diuji lagi, ada pemeriksaannya. Berjaya, kita dapat lagi satu sijil, aitaqun minan nar. Allah cop tubuh kita ni, api neraka takkan jilat, takkan bakar. Dapat berapa sijil? 3. Awwaluhur rahmah, wa awsatuhul maghfirah, wa akhiruhu 'atqun minan nar. Murid-murid sekolah Ramadan, kita kejar 3 sijil. Siang puasa, malam kita tarawih tilawah. Siang malam kita sedekah. Tiap hari datang surau, sedekah. Lupuk walaupun semusim, tak apa. Yang penting, satu hari jangan sampai tidak sedekah. Satu hari jangan sampai tak tilawah Quran. Satu hari jangan sampai tidak tarawih. Abang perempuan jangan tanya, habis kalau uzur Ustaz macam mana? Jangan tanya. Jangan tanya. Itu ruang rehat Allah bagi. Itu. Ini tiga ya. Dan saya nak beritahu juga, ada satu ujian yang Allah akan beri di akhir Ramadan. Kalau kita berjaya melalui ujian itu, kita akan dapat sijil yang paling agung dari Allah, yaitu Lailatul Qadar. Itu yang bila masuk 10 akhir Ramadan, yang perempuan kurangkan masa supaya lakinya tak banyak makan. Yang lelaki tahan mulut, jangan asyik ke dapur mana makanan. Jangan. Banyakkan masa itu di masjid, di surau. Banyakkan bangun malam. Kalau surau ni 10 akhir Ramadan hidup bagus. Tak mesti tilawah qiyamul lail yang macam kita nak buat pagi esok. Tak mesti. Sendiri-sendiri hidup. Apa kata surau ini 30 hari Ramadan, siang malam ada orang. Siangnya kita ada di sini, malamnya kita tarawih, kemudian ada qiyamul lail, ada subuh. Sepanjang Ramadan ini insya-Allah subuh kita semua sembahyang kat sini. Sebab semuanya sahur kan. Lepas sahur berduyun-duyun datang sini, laki perempuan tak apa. Tak ada masalah. Saya dah banyak kali cakap, perempuan datang sini tak tahu boleh. Sebab perempuan bukan main, nak pergi kerja boleh. Bila pergi sembahyang dekat majlis surau, orang perempuan tak wajib dia dah semua.
Kalau kerja bukan main, pukul 8 nak kena pancikan ni orang perempuan. Kena pergi kerja. Tapi kerja dekat surau masjid tak boleh. Tak. Sepanjang Ramadan kita hidupkan surau kita. 10 akhir Ramadan lampu tak padam kat sini. Penuh dengan ibadat. La ilaha illallah, ibadat. Dan kita nak cari Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 malam. 1000 malam menyamai 83 tahun. Umur kita pun tak sampai. Sekali kita ibadat menyamai 83 tahun ibadat. Wow. Kita kena cari. Dan akhirnya murid-murid sekolah Ramadan, habis sahaja kita keluar daripada sekolah ini, kita akan adakan hari ucapan dan penyampaian hadiah. Hari ucapan dan penyampaian hadiah kepada murid-murid sekolah Ramadan. Semua kena kumpul dekat surau ni. Kita akan bernyanyi lagu khas Ramadan untuk murid-murid sekolah Ramadan. Ada lagu khasnya. Kita akan dengar ucapan yang namanya khutbah. Dan kita akan menerima hadiah. Hadiahnya ialah taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita peluk saudara-saudara kita ni, lepas tu bergembira kita hari itu, kerana hari itu sunat kita bergembira. Siapa sedih dapat dosa. Senang dia. Sebab dua yang dibenarkan kita bergembira, antaranya itulah raya. Kena gembira, jangan sedih. Sebab itu nak cakap sensitif, tak cakap payah. Kuburan. Sebab bila kubur tu jadi sedih. Wah, saya cakap dia balik kubur kosong lah. Kita pergi kubur hari lain. Ya? Kat sini ni kita bergembira, kita ni, kita ziarah satu rumah. Bawa rumah dia kat sini. Bawa. Bagus. Ada 68 rumah. Ni yang saya nak bertanding besok, tolong undi saya. Saya tahu rumah lah pola rumah. Ya Ustaz, aku sebut dia. Kena tahu, pergi rumah yang tak pernah pergi kita kejar. Sebab itu saya suruh nak setengah tempat dia buat apa nama istilahnya, yang pergi kumpul ramai-ramai selawat. Oh itu bagus tu. Bagus. Sebab orang rumah kita senang, tak payah siap air. Sebab dia nak cepat. Kalau datang kemari tolong cepat dia tak banyak rumah. Dan orang tua-tua, itulah dah tua kan. Ya. Eloklah dia duduk rumah dia, tunggu orang datang. Nanti ada masa, kalau orang tua-tua pun keluar juga, habis semua jumpa tengah jalan. Aku nak pergi rumah kau pula tak keluar pergi rumah aku. Kita dah jumpa mana ni? Jalan kita jumpa kedai mamak lah. Kalau ditertibkan buat jadual lebih cantik ya. Daripada 8 hingga pukul 10 belakang kedai. Daripada pukul 10 sampai ke 12 depan kedai. Mula ada bahasa tu. Lepas tu daripada pukul tengah hari sampai pukul 3 kidul. Kemudian daripada pukul 3 sampai pukul 5. Sebab raya ni satu hari dia. Hari kedua dah boleh start puasa. Tapi tak apalah, kita kan suka buat raya ni sebulan. Raya sebulan lah. Bulan hari pertama belakang kedai. Oh, meriah. Hari kedua depan kedai. Hari ketiga kidul. Hari keempat wetam. Hari kelima Bismillah, dan saya dah lupa. Dan saya seronok dalam masa saya kecil-kecil dulu, kalau raya dia ada, bukan hiburan lah. Bagi saya kumpul orang main gazal. Wah, tapi dah tak ada lah ya, tukang-tukang gazal dah tak ada habis. Dulu ada. Diorang boleh kumpul ramai-ramai ya. Kalau sekarang kita buat lain sikit lah. Surau ini anjurkan sambutan raya kampung. Semua datang, masing-masing bawa makanan sendiri. Tapi kita tetapkan Kentucky, McDonald, durian, tetapkan. Kumpul ramai-ramai. Kalau surau ni tak muat, cari tempat lain, lapang, pasang kemah. Kita kumpul satu kampung, yuk. Saya tak payah buat apa-apa sebab tugas saya baca doa makan. Yang doa makan tu tugas saya. Jangan orang lain ambil. Itu jawatan tetap dan berpencing. Lepas tu kita makan sama-sama. Ya, lepas tu kita buat karaoke.
Karaoke yang elok-elok lah. Itu tonton-tonton juga tu yang elok-elok tu boleh bikin. Saya ingat dulu saya kecil-kecil ada tu. Sekarang ni dah ada kurang. Ya, Masya Allah. Kita bergembira itu. Sebagaimana Rasulullah pernah melihat wanita-wanita Ansar bergembira pada hari tertentu yang disebut hari Yaumul Ba'ath itu, yang wanita-wanita itu menyanyi-nyanyi. Lepas tu Abu Bakar marah. Rasulullah kata, dah, hari ini hari bergembira, biarkan raya. Ya? Ini. Jadi tuan-tuan, habis saja pagi raya kita bergembira, maka kita keluarlah menjadi pelajar keluaran sekolah apa? Ramadan. Ya, syaratnya ikut peraturan. Syaratnya macam pelajaran wajib buat, macam pelajaran sunat pilih, tapi kena buat juga. Dan sekarang alhamdulillah dah tak macam dulu. Kalau dulu nak dekat-dekat raya surau kurang, tapi sekarang tak ada. Nak dekat-dekat raya surau makin penuh. Beramallah dengan pandangan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kata apa? Semakin nak habis Ramadan, surau masjid semakin penuh, semakin banyak titisan air mata, disitulah tanda-tanda takwa itu muncul. Ya? Jadi kita penuh awal, kita penuh. Tak payah buat kuih-kuih dah sekarang ni. Sekarang kan kuih tunjuk je. Kesian orang yang buat-buat tu tak dibeli. Kesian je. Ya? Sekarang kan kita siang dah tak makan, kumpul sikit, nampak macam beli, tapi kita sedekah pada orang yang buat kuih. Baju-baju buat tak? Ayolah, kita tunjuk je. Sebab ramai orang tukang buat baju. Nanti kita tak terawih, kalau baju ni belum siap ni. Ini kena kontrol. Buat kerja dunia juga, terawih kita buat, sedekah kita buat, tilawah kita buat. Ya, jom kita azam yang ada kat dalam ni Ramadan ini kita khatamkan Quran ni. Sendiri ke kumpulan kita tak kisah. Ramadan ini surau ni terawih. Ya. Ramadan ini kita sedekah. Ramadan ini kita puasa. Ramadan ini kita berazam, kita keluar daripada Ramadan, kita jadi pelajar bertakwa. Jadi masuk bulan Syawal, kita dah jadi kain putih yang bersih. Masuk bulan Syawal, wah hebatnya kita. Tengok habis. Tengok. Dah lain. Ya, kita nak pergi umrah tak ada duit. Yang boleh kita pergi Ramadan. Amal Ramadan ni macam amal umrah lah. Cuba tanya orang pergi umrah, apa yang dia tak buat macam orang Ramadan? Semua dia buat kecuali tawaf saja dengan sa'i. Kita tawaf sa'i dah. Tawaf kita datang ke surau. Ya, kita pergi belakang ke depan lebih kurang lah tawaf kita. Sa'i tak kita. Sa'i kita daripada rumah pergi ke surau jauh tu. Sama je. Jadi Ramadan ni macam kita pergi umrah lah tuan-tuan. Habis saja kita jadi insya-Allah kain yang putih. Mukaffirat adz-dzunub. Itu janji daripada Rasul. Buat betul-betul Ramadan, keluar daripada bulan Ramadan bersih macam kain putih. Yang kalau kita mati macam piramid. Aku mati dalam iman. Mati kita keluar Ramadan ini, Masya Allah, sejuk. Ya, ambil kesempatan. Semua kita buat dosa dah, buat. Ada yang tak ada dosa, hapus. Sebab setiap anak Adam, Nabi kata, akan buat salah silap. Kullu bani Adam khata'un, kata Nabi. Setiap anak Adam pasti ada buat dosa. Wa khairul khata'in tawwabun. Sebaik orang yang buat silap, dia bertaubat. Dan sebaik orang bertaubat, ini masa bulan Ramadan. Ya, masa bulan Ramadan. Jadi itulah dia sekolah Ramadan. Ya, sekolah ini namanya apa? Sekolah Ramadan. Sekolah Ramadan. Apa matlamat sekolah ini? Nak jadikan kita belajar bertakwa. Takwa itu apa? Takut, segan. Sekolah Ramadan ini ada peraturan yang ditetapkan oleh Al-Quran, hadis, dan juga apa yang dinyatakan oleh ulama. Mata pelajaran wajib dia apa? Puasa.
Mata pelajaran pilihan dia apa? 3. Tarawih, sedekah, tilawah Quran. Kita buat 3-3 walaupun pilihan. Yuran kena bayar tak? Bayar. Bila nak bayar? 1 Ramadan. Jangan pagi raya. Kena pagi raya, benda hari sakit perut, kita duduk depan tandas dia, cepatlah keluar, cepatlah. Sebab yang tak bayar yuran, habis puasa dia. Tertolak. Kena bayar. Ya? Dan bulan Ramadan ini kita jagalah perangai tingkah laku kita. Bukan sekadar jaga tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh itu, tak boleh ini, tetapi kita jaga benda-benda yang haram sebenarnya untuk kita, yang jadi amalan kita tahan. InsyaAllah 30 hari kita buat, kita jadi baik. Bayanglah tuan-tuan, kalau 30 hari kita makan terkawal, keluar daripada Ramadan, perut yang buncit jadi cantik tau. Saya nak azam lah saya punya perut. Siap puasa, buka hanya tamar, makan sikit. Oh lama. Bayangkan 3 hari. Kau okey ni? 2 bulan dah. 3 bulan dah mengandung. Aku dah 4 bulan. Ini pun masalah perut. Kita kena betulkan. Mudah-mudahan ada kebaikan pertemuan kita. Ya, insya-Allah lepas daripada sembahyang Isyak, saya tak buat zikir lepas sembahyang. Saya nak terus buat tahlil. Ya, habis tahlil saya dah nampak dah ada unggah-unggahan. Aduh, pening saya. Ya, dan saya nak beritahu pagi esok. Pagi esok pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi saya nak mula. Ada orang, tak ada orang, tak ada orang, ada orang, saya seorang. Pukul 5 saya mula. Ya, saya nak buat sembahyang tahajud, sembahyang taubat. Sembahyang taubat, sembahyang hajat. 3 ni. Kita tahajud, kita taubat cukup-cukup kepada Allah pagi esok. Lepas tu kita sembahyang hajat, doanya satu je. Ya Allah, tinggal seminggu ni, sempatkanlah aku 1 Ramadan. Jadilah. Tak payah hajat besar-besar. Nak kahwin lagi, nak anak ramai, nak kaya lagi. Alah dah lah, kita kaya dah, banyak dah hidup dah. Satu je yang kita nak, kita hajat pagi esok, kita doa cukup-cukup kepada Allah. Hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Tinggal 5 hari ya Allah. 5 hari ni ya Allah, macam-macam boleh berlaku ni ya Allah. Tolong aku dapat hari Sabtu 1 Ramadan tu pun jadilah. Ustaz Semadi tinggal bila? 1 Ramadan. Jadi sedap sikit kan? Allahumma balighna Ramadan. Sampaikanlah ya Allah. Ini pagi esok. Ya. Ke sebelum pagi esok dah ada pergi. Boleh kita jumpa pagi esok? Ya. Dan insya-Allah lepas daripada solat subuh, saya buat sedikit tazkirah subuh dalam 10-15 minit. Lepas tu bolehlah kita tidur ramai-ramai. Ini lagi satu penyakit. Tiap kali qiyamul lail mesti nak tidur. Tiap kali qiyamul lail mesti nak tidur. Qiyamul lailnya 2 jam je atau sejam, tidurnya 10 jam. Bangun. Kalau tadi qiyamul lail lah, mata tak tahan. Qiyamul lailnya sejam 2 je, kabur dia tu dari pukul 8 pagi sampai pukul 1. Tak patuh. Siapa dia? Aku lah tu. Kita lah tu. Boleh kita cuba ya. InsyaAllah tertibnya malam ni kita buat tahlil. Kita niat semua ayah, ibu, saudara, mara, kerabat, ya, yang dikebumikan kat sini ke, yang dikebumikan kat mana-mana ke, yang tak ada kebuminya pun, kita doakan mudah-mudahan semua Allah ampunkan dosa-dosa mereka dan dijanjikan mereka nikmat kubur dan dijanjikan mereka syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus salat.